Saya ni tengok orang lemah lembut ni, saya lagi lembut. Jadi kalau nak kahwin pun kena dua-dua, lelaki perempuan. Tetapi tak MOU di Malaysia ni seorang aja. Yang baik diterima, yang kurang baik akan kita bangkang sehabis-habisnya. MOU yang dibuat kerana kerajaan yang ada tak berapa confident sama-sama mereka. Sebab itu diperlukan sokongan kita. Kalau tak sign, takkan kita bagi selagi mana saya menjadi Perdana Menteri. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kembali bersama saya dalam rancangan Hard Talk with Alim Romi. Saya ingin bawakan satu perbahasan di Dewan Rakyat semalam yang melibatkan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin membahaskan isu belanjawan 2025. Apa yang menarik? Pembahasan mereka yang melibatkan beberapa orang ahli Parlimen Pembangkang yang masih lagi memperkatakan tentang peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang yang kita tahu sebelum ini menjadi kontroversi, kononnya sertakan dengan berbagai syarat-syarat yang mereka tak setuju, Pembangkang tak setuju. Dan yang menariknya juga dilihat sepanjang perbahasan yang melibatkan Hamzah dan beberapa orang ahli Parlimen Pembangkang Bersatu dan PAS, tiada nampak ahli-ahli Parlimen di pihak kerajaan yang hadir untuk berhadapan dengan Hamzah dan geng-geng mereka. Nampak? Tidak ada seorang pun, terutamanya melibatkan kursi-kursi menteri. Perbahasan melibatkan satu soalan daripada ahli Parlimen Arau, Syedan Kasim, yang mahu Ketua Pembangkang mengulas lanjut mengenai isu peruntukan kepada mereka dan juga MOU yang telah dihantar untuk disetujui daripada pihak kerajaan kepada mereka sebelum ini. Arau kenapa? Saya yang Umat sebut akhir kalam, tapi benda yang besar tu yang kami sedang tunggu-tunggukan ialah tentang MOU. Oh, apa Jadi dia? apakah termasuk ucapan yang berhormat ataupun tidak? Ya? Kita cakap pasal kehebatan dunia, pertumbuhan ekonomi, inflasi bagus dan sebagainya, tapi kezaliman telah dilakukan kepada ahli Parlimen. Jadi saya nak tanya yang berhormat, berhubung dengan MOU, dia orang kata dia orang belum terima jawapan. Dia orang jawab dalam surat khabar, kita pun jawab dalam surat khabar. Jadi apa sebenarnya yang timbul masalah kerajaan sampai mesti mengadakan MOU mereka yang sediakan, bukan kita. Dulu pada masa kalau dalam dunia ni yang speaker, kalau kita sebut MOU tu dua pihak. Jadi kalau nak kahwin pun kena dua-dua, lelaki perempuan. Kalau dua pihak, itu pun baru draft. Sertakan diberi kepada kamu, Pembangkang, untuk dibincangkan. Apa nak jadi kalau awal-awal sekali sudah pun hangpa semua tolak? So tak payahlah. Bagi saya tak perlulah katakan lagi mengenai peruntukan ini kalau hangpa tak nak. Tetapi tak MOU di Malaysia ni seorang aja. Itu bukan MOU, itu paksaan. Jadi apa pandangan Muhammad tentang MOU ni? Paksaan. Come on lah, Syedan Kasim. Itulah tak silap umpah-umpah MOU sampai habis penggal 5 tahun pun masih lagi perkatakan. Terima kasihlah. Ini jawapan menarik daripada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Dengar. Mak Arab. Apa ni, Tuan Ketua, saya dah sebut pun akhir kalam tadi. Saya dah nak masuk para yang akhir. Tapi bila dah bangkitkan ini, saya nak supaya rakyat semua sedar bahawa MOU ini adalah sesuatu yang sepatutnya diambil kira untuk kedua-dua pihak. Mesti ada keadilan. Jangan dianggap sebagai MOU ini sesuatu yang boleh diikat tangan kepada sesiapa. Apabila kita membaca MOU tersebut,
ikat tangan. Kita merasakan seolah-olah kita ini ditekan supaya kalau nak sesuatu, ataupun kalau nakkan peruntukan, mesti mengikuti segala apa yang dimahukan oleh kerajaan. Aduhai, MOU ni bukan kali pertama. Kita tahu sewaktu Anwar Ibrahim jadi pembangkang MOU telah ditandatangani bersama dengan kepimpinan Mai Sabri. Tak ada masalah di tubuh satu jawatan kuasa kah berbincang. Tapi nampak kesombongan mereka ini yang mahukan peruntukan tanpa syarat seolah-olah begitu rupa. Itu hak mereka. Itu hak ahli parlimen, hak rakyat. Sedangkan kita tahu MOU ataupun peruntukan pembangkang untuk ahli parlimen pembangkang tidak ada dalam mana-mana undang-undang, baik di parlimen ataupun mana-mana dalam perlembagaan. Ia adalah sebahagian daripada belah ehsan. Kita tahu sebelum ini di zaman Tun Mahathir, di zaman Najib, di zaman Muhyiddin tidak ada peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang. Tapi tawaran yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani kepada mereka disambut dengan rasa sinis dan besar diri. Itu tak adil lah. Contohnya, hari ini, yang baik kita sokong, yang kurang baik kita berikan cadangan, yang tak baik kita bantah. Jangan seperti di sebelah sana. Saya nak peringatkan, contohnya seperti Akta Kewarganegaraan, pindaan perlembagaan minggu lepas. Kami sokong kerana ia baik. Jadi jangan mendesak atau menekankan supaya semua apa yang dikehendaki oleh kerajaan mesti diikuti oleh pembangkang. Come on, Hamzah. Sudah berapa kali Timbalan Perdana Menteri Fazila meminta datang berbincang bagi counter offer, tapi tak nak. Kami mau tanpa apa-apa syarat MOU. Mana boleh. Okey, bukan itu cara dia. Duit rakyat 3 juta setahun. Duit negara. So jangan buat mudah untuk nak ambil wang. Okey. Bukankah pembangkang ini menjadi check and balance kepada kerajaan yang ada hari ini? Check and balance. Nak tergelaklah kau. Terbukti hari ini kerajaan sentiasa berwaspada kerana ada pembangkang yang sentiasa akan melihat yang baik diterima, yang kurang baik akan kita bangkang sehabis-habisnya. Tapi sememangnya apa yang kita perhatikan, hampir kesemua apa yang dibuat kerajaan dipangkang hampa sepuas-puasnya. Pelekehkan segala macam usaha pelaburan, pelbagai. Langsung tidak ada apa satu pun yang dibuat oleh kerajaan yang manfaat kepada negara. Itulah yang diulang oleh Hamzah, oleh Muhyiddin. Barang naik, rakyat susah. Come on lah, okay. Let's move forward lah. Jadilah pembangkang yang betul-betul menjadi sebagai check and balance kepada rakyat dan negara. Come on, Hamzah. Inilah yang kita mahukan, supaya negara ini menjadi sebuah negara yang benar-benar boleh menuju ke arah sesuatu yang boleh kita sama-sama banggakan. Itulah, kalau ini cara mereka, kita dah tengok sejak 2 tahun mereka menjadi Perdana Menteri. Ya. Apa yang mereka sumbang kepada kerajaan, kepada negara? Sentiasa membuat isu-isu yang sensasi, hentam PMX, mengungkit cita-cita pasal peliwatlah apa benda. Ini bukan label walaun, ini label kamu. Ahli parlimen, ketua pembangkang. Yang ini yang kita mahukan. Kalau nak bagi, bagilah. Kerana kita mahu kerajaan yang adil.
Tak payah bagilah. Memang tak payah bagi yang jauh lebih adil. Apa salahnya? Beri untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan rakyat di bawah sana. Bahagian ini agak menarik. Melibatkan penglibatan Tuan Ibrahim Tuan Man, ahli Parlimen Kubang Krian ini. Tengok apa yang diungkap oleh beliau. Saya ingat Larut tak faham dari segi kenapa MOU dibuat kerana kerajaan yang ada tak berapa confident sama-sama mereka. Tak berapa confident sama-sama mereka. 153 tak confident. Sebab itu diperlukan sokongan kita. Sikit. Syok dirilah Tuan Ibrahim. Tuan Ketua tengok, kami sesama kami. Kubang Krian ni PN. Dia boleh sebut kepada Ketua Pembangkang, Larut tak faham. Memang tak faham. Inilah yang kita nak lakukan. Supaya kita nak bagi tahu, ini percambahan mental supaya semua ini dapat benar-benar ada keterbukaan. Bukan setakat nak mesti terima. Kalau tak mau, tidak ada peruntukan. Saya dengar. Kalau nak duduk bincang, kalau mau terima, sign. Kalau tak sign, takkan kita bagi selagi mana saya menjadi Perdana Menteri. Itu yang saya dengar. Bukan itu yang kita nak. Kalau Kan itu yang hampa nak, tapi rakyat nak, tak payah bagi. disebut dengan saya, kalau disebut dengan saya, Larut, apa salahnya duduk bincang? Kalau benda-benda tu tak elok, bincanglah. Saya ni tengok orang lemah lembut ni, saya lagi lembut. Nampak tu? Lemah lembut, kunyit, semua keluar daripada mulut dia. Perdana Menteri yang pertama dalam dunia yang berlatarkan belakang. Ini Hamzah Zainuddin. Ingat dia tu keras sangat kan kau hang. Masih lagi mengambil kesempatan menghina, pelekehkan PMK kita. Inilah watak Ketua Pembangkang. Eloklah, tak payah je lah. Gelak. Puan-puan gelak. Ini yang sepatutnya kita lakukan bersama. Larut, masa Okey, gelak. Harap kenapa? Saya Gelak. Itulah nilai perbahasan oleh pihak pembangkang Dewan Rakyat sekarang ini. Inilah taraf Ketua Pembangkang yang diangkat mewakili 70 orang ahli pembangkang di Parlimen Pembangkang daripada kebanyakannya daripada PAS bersatu. So, saya pun dah pernah buat vote dalam live saya. Hampir 93% mengatakan tak perlulah layan lagi pembangkang untuk nak buat MOU peruntukan kepada mereka. Go ahead, biar pihak agensi kerajaan yang menghulurkan, biar mereka rasa bagaimana susahnya melayan janji-janji mereka. Pembangkang, adakah selama-lamanya kamu akan jadi pembangkang? Harap taklah. Kan itu yang kita nak dalam Dewan yang mulia ini. Okey. Terima kasih daripada saya. Teruskan bagi sokongan kepada Aisyah. Sekian. Wassalam. Kita jumpa lagi dalam Hard Talk